Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama lagi dengan Cikgu Nora dalam Sains tahun 3. Kita masih lagi berada di unit 1 Kemahiran Saintifik. Pada hari ini kita akan mempelajari kemahiran manipulatif. Jom kita mula. Sebelum kita mempelajari kemahiran manipulatif, kita lihat dahulu apakah maksud bagi istilah peralatan sains, bahan sains dan juga spesimen. Peralatan sains ialah radas atau peralatan yang terdapat dalam makmal sains yang boleh digunakan semula. Contohnya bikar, tabung uji dan juga silinder penyukat. Bahan sains pula ialah objek sama ada cecair atau pepejal yang tidak digunakan lagi selepas uji kaji dijalankan. Contohnya mancis, bahan kimia dan juga kapas. Spesimen pula merujuk kepada haiwan atau tumbuhan yang digunakan sebagai contoh di dalam uji kaji yang dijalankan. Contohnya daun, belalang ataupun tanah. Baiklah, kita lihat apakah itu kemahiran manipulatif. Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains. Terdapat 5 kemahiran manipulatif yang perlu kita amalkan setiap kali kita menjalankan uji kaji sains. Kita lihat apakah kemahiran manipulatif yang pertama. Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul dan cermat. Pengendalian peralatan dan bahan sains dengan betul dapat mengelakkan daripada berlakunya kecederaan ataupun kemalangan semasa kita menjalankan uji kaji. Kemahiran manipulatif yang kedua ialah mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Pengendalian spesimen dengan betul dan cermat dapat mengelakkan spesimen daripada tercedera ataupun mati. Dengan ini, kita dapat mengembalikan spesimen ke habitat asal selepas kita menjalankan uji kaji. Jadi, jika kita ingin meletakkan spesimen di dalam balang seperti rama-rama, kita hendaklah memastikan terdapatnya lubang-lubang udara dan juga kita membekalkan makanan kepada rama-rama tersebut untuk memastikan rama-rama itu ataupun spesimen itu terus hidup dan kita dapat mengembalikan semula spesimen itu selepas kita menjalankan uji kaji. Kemahiran manipulatif yang ketiga ialah melakar spesimen dan alatan dengan betul. Melakar merupakan cara untuk merekodkan maklumat dalam bentuk gambar rajah. Lakaran hendaklah jelas, tepat dan juga berlabel. Jom cikgu tunjukkan teknik yang betul bagaimana cara untuk kita melakar peralatan sains. Okey, yang pertama kita lihat bagaimana melakar sebuah bikar. Okey, pertama sekali kita lukiskan dinding bikar, kemudian dasar bikar, kemudian kita sambungkan dinding dan dasar bikar dengan garisan melengkung. Kemudian kita lukiskan garisan melengkung pada mulut bikar, garisan untuk menunjukkan larutan dan garisan putus-putus untuk menunjukkan terdapatnya larutan di dalam bikar. Setelah itu, bolehlah kita labelkan. Yang ini ialah larutan dan yang ini ialah bikar. Seterusnya, kita lihat pula bagaimana caranya untuk melakar sebuah tabung uji. Sama juga, teknik yang sama, kita lukiskan dahulu dinding tabung uji, dasarnya. Kita sambungkan dinding dan dasar tabung uji dengan garisan melengkung. Kemudian lukiskan garisan melengkung pada mulut tabung uji, garisan untuk menunjukkan larutan dan juga garisan putus-putus untuk menunjukkan adanya larutan di dalam tabung uji.
cara untuk melakar peralatan sains. Kita lihat kemahiran manipulatif yang keempat. Membersihkan radar sains dengan betul. Membersihkan radar sains dengan betul dapat membuang kotoran dan membolehkan peralatan tersebut digunakan dengan selamat dalam uji kaji seterusnya. Dan kemahiran manipulatif yang terakhir sekali ialah menyimpan radar sains dengan betul. Penyimpanan radar sains yang betul dapat memudahkan guru atau murid lain untuk mencari kembali peralatan sains untuk menjalankan uji kaji dalam eksperimen yang akan datang. Jadi secara rumusannya terdapat 5 kemahiran manipulatif, iaitu menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul dan cermat. Yang kedua, mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Yang ketiga, melakar spesimen dan alatan dengan betul. Yang keempat, membersihkan radar sains dengan betul. Dan yang kelima, menyimpan radar sains dengan betul. Baiklah, cikgu rasa itu sahaja untuk minggu ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih.